Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua pelajar di HT01, di HT02. Kembali lagi kita dalam video kali ini. Bagi video kali ini saya ingin memfokuskan kepada second stage bagi proses fotosintesis, iaitu kita namakan dia sebagai light independent reaction. Ataupun light independent reaction ini juga boleh dipanggil sebagai Calvin cycle. Pelajar dah kenal bahawa proses fotosintesis ini mempunyai dua stage, iaitu yang pertama light dependent reaction dan yang kedua adalah light independent reaction. Jadi, oleh itu pada kali ini video ini akan membincangkan dengan lebih mendalam berkaitan dengan light independent reaction. Light independent reaction ini mempunyai tiga stage utama, three important stage. Stage yang pertama kita namakan dia sebagai carbon fixation. Selepas kita jalankan carbon fixation, maka tiba untuk stage yang kedua, iaitu reduction. Dan selepas itu kita akan menghadapi stage yang ketiga, iaitu regeneration of RUBP. Jadi pelajar, kita tahu bahawa light independent reaction ini juga boleh dinamakan sebagai Calvin cycle. Sekiranya light dependent reaction kita bincangkan dia berlaku pada thylakoid membrane, maka light independent reaction berlaku pada satu region yang dinamakan sebagai stroma of chloroplast. Stroma of chloroplast boleh diibaratkan seperti matrix of mitochondria. Pertamanya apabila kita bincangkan tentang light independent reaction, iaitu Calvin cycle ini, kita akan bincangkan bagaimana karbon ini akan enter Calvin cycle. Karbon akan enter Calvin cycle dalam bentuk carbon dioxide. Dan dia akan meninggalkan Calvin cycle ini dalam bentuk sugar. So, yang datang adalah carbon dioxide. Dan bagaimana carbon dioxide ini incorporate untuk membentuk sugar. Sugar biasanya kita bincangkan dalam bentuk glukos, ya pelajar. Kemudian, carbon dioxide yang enter Calvin cycle ini akan reduce. So, perkataan reduce ini adalah satu perkataan yang kamu biasa akan dengar. So, reduction ini adalah satu bentuk proses di mana berlakunya accept of electron ataupun accept of hydrogen atom, di mana carbon dioxide ini reduce untuk membentuk organic molecule yang kita namakan sebagai glyceraldehyde triphosphate. Dalam proses ini, dia memerlukan sumber tenaga. Nah, kita tahu bahawa sumber tenaganya adalah datang daripada ATP, dan ATP ini adalah datang daripada light dependent reaction, di mana salah satu produk bagi light dependent reaction adalah ATP. Kemudian dia perlukan reducing agent. Disebab kita katakan tadi carbon dioxide reduce kepada organic molecule, maka dia perlukan reducing agent. Reducing agent dia juga adalah datang daripada light dependent reaction, iaitu NADPH. Maka ATP dan NADPH ini adalah satu produk utama bagi light dependent reaction digunakan semasa light independent reaction. Jadi apabila kita bincangkan secara mendalam berkaitan light independent reaction, kita akan bincangkan tiga proses, tiga stage ini, iaitu yang pertama adalah carbon fixation, diikuti yang kedua reduction, dan yang ketiga adalah regeneration of ribulose bisphosphate RUBP. So look carefully bagaimana menulis RUBP, capital R, U, small u, capital B dan capital P. So hanya ada tiga stage bagi light independent reaction. Begitu juga kalau kita bincangkan Calvin cycle, inilah stage-stage yang ada pada Calvin cycle. Ini adalah satu diagram yang utama apabila kita bincangkan tentang mengenai light independent reaction. Bagi light independent reaction ni, kita akan mulakan perbincangan kita dengan kehadiran carbon dioxide. Light independent reaction berlaku pada region stroma of chloroplast. Dia melibatkan tiga fasa ataupun tiga stage, three phase or three stage. Yang pertama adalah carbon fixation, followed by the second phase, reduction, and then this is the third phase, iaitu regeneration of carbon dioxide acceptor RUBP. Apabila semua pelajar tengok kepada diagram ini adalah bahagian yang pertama kita mulakan Calvin cycle as well as light independent reaction ini. Carbon dioxide
during carbon fixation, carbon dioxide fix into RUBP. Perkataan yang saya guna adalah fix, F-I-X, ataupun incorporate, fix into RUBP. Untuk carbon dioxide fix kepada RUBP, ia memerlukan satu enzim penting yang dinamakan sebagai Rubisco. Rubisco is an enzyme for the carbon fixation. Apabila carbon dioxide fix into the RUBP, maka dia akan membentuk 6 carbon intermediate. 6 carbon intermediate ni immediately split into 2 molecule of 3-phosphoglycerate. Maka apabila ada 3 carbon dioxide fix kepada 3 RUBP, maka dia akan membentuk 6 3-phosphoglycerate. Apabila terbentuk saja 3-phosphoglycerate, maka 3-phosphoglycerate ini dikatakan sebagai first product untuk carbon fixation. Sebab itu ada buku akan menerangkan ini adalah 3C pathway, 3 carbon pathway, C3 pathway, C3 pathway ya. Sebab dia melibatkan 3 carbon molecule, 3 carbon molecule. 1, 2, 3. 3-phosphoglycerate undergo second phase, iaitu reduction. Dalam menjalankan proses reduction ini, 3-phosphoglycerate, kalau kamu perhatikan, dia menerima phosphate group. ATP will become ADP. Maka daripada 3 phosphate menjadi 2 phosphate, maka 1 phosphate didermakan kepada 3-phosphoglycerate. 3-phosphoglycerate yang menerima phosphate group ini dikatakan mengalami proses phosphorylation. 3-phosphoglycerate undergo phosphorylation to form 1,3-bisphosphoglycerate. 1,3-bisphosphoglycerate, kalau kamu perhatikan dalam rajah ini, dia menerima elektron daripada NADPH. Mana-mana molekul yang menerima elektron tambahan, ini dinamakan sebagai reduction. So 1,3-bisphosphoglycerate accept the electron dan dia akan reduce into glyceraldehyde 3-phosphate. So perkataan di sini adalah reduction. Apabila dia menerima elektron daripada NADPH, 1,3-bisphosphoglycerate is reduced into glyceraldehyde 3-phosphate. At the same time, kalau kamu perhatikan, terdapat juga inorganic phosphate akan dikeluarkan. And inorganic phosphate is released. Glyceraldehyde 3-phosphate yang terbentuk daripada 3 carbon dioxide yang incorporate adalah sebanyak 6. There are 6 molecule of glyceraldehyde 3-phosphate form. One of them will use to form a sugar. Satu daripadanya akan digunakan to synthesize the sugar or other organic compound. Daripada 6 molekul G3P glyceraldehyde 3-phosphate ni, one of them will use to synthesize sugar or other organic compound. Satu daripadanya akan jadikan sugar. So remaining 5 glyceraldehyde 3-phosphate undergo the third phase, iaitu regeneration of carbon dioxide acceptor. During regeneration of carbon dioxide acceptor, RUBP, 5 molecule of G3P rearrange into a series of enzymatic reaction to form ribulose biphosphate. During this phase, dalam fasa ini, there are another molecule of ATP is used and convert kepada ADP. So maka terbentuklah keseluruhan pusingan ini, satu kitaran Kelvin cycle ini, dalam menghasilkan sugar sebagai output dan dia menggunakan carbon dioxide sebagai input. So fahamkan dekat sini bagaimana Kelvin cycle ini terbentuk dan setiap numbering ini mestilah kita tahu. So saya harap Kelvin cycle ini dapat difahami dengan baik oleh kamu semua, and I hope all of you understand every of the component yang ada dalam Kelvin cycle ini. Ingatkan dengan baik produk-produk yang dihasilkan. Produk-produk Kelvin cycle adalah ADP, adalah NADP+, dan juga sugar. Maka Kelvin cycle memerlukan carbon dioxide sebagai sumber karbon.
So assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bye.